Dia gagasan Satu Malaysia ini ada yang majoriti pada rakyat Malaysia memahami bahawa ia adalah gagasan perpaduan yang mana Melayu, Cina, India dan kaum-kaum lain di negara ini perlu bersatu untuk membangunkan negara. Ia adalah nama lain bagi integrasi nasional perpaduan negara yang sebelum ini telah dilaksanakan oleh Perdana Menteri yang sebelumnya. Cuma tahap kefahaman itu berbeza-beza. Sebab gagasan Satu Malaysia ini ada dua tema dan ada dua aspek. Temanya ialah rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan. Apakah maksud rakyat didahulukan? Maksud rakyat didahulukan itu yang paling mudah sekali ialah turun padang, berjumpa dengan rakyat, jumpa dan runding, menyelesaikan masalah rakyat, pergi tinjauan mesra sebagaimana Perdana Menteri dan Timbalan Perdana Menteri buat. Itu maksud rakyat didahulukan dalam segala polisi dan dasar. Pertimbangan pertama ialah rakyat. Itu maksud rakyat didahulukan. Dan tema yang kedua, gagasan Satu Malaysia ialah pencapaian diutamakan. Pencapaian diutamakan ni maksudnya ada KPI. Ada NKRA, ada NKEA, ada makmal, ada delivery system, ya. Kemudian ada kita punya kaedah-kaedah untuk memantau. Itu pencapaian diutamakan dengan ada transformasi dan sebagainya. Program transformasi yang beberapa program transformasi 5. Itu pencapaian diutamakan. Apakah transformasinya? Program transformasi kerajaan GTP, program transformasi ekonomi ETP, program transformasi politik PTP, program transformasi luar bandar RTP, dan yang terkini ialah program transformasi digital, ya. Digital Malaysia. Jadi tahap kefahaman yang kedua ni kurang, dan yang paling sedikit ialah tahap kefahaman yang gagasan Satu Malaysia ini ada aspek 8 nilai. Itu yang paling kurang. Yang pertama tadi, mereka boleh faham bahawa ia gagasan perpaduan. Ia ingin menjadikan orang Melayu berkawan dengan orang Cina, berkawan dengan orang India, menganggap satu sama lain sebagai kawan dan bukan lawan, menganggap semua sekali sebagai aset bukan liability, menganggap bahawa Melayu, Cina, India ini kena berkawan, tetapi kita nak berlawan dengan orang luar, menjual produk yang terbaik, menjual perkhidmatan yang terbaik dalam pertandingan bebas ekonomi yang begitu mencabar secara peringkat global. Dan kita jangan bergaduh, kita harmoni, kita pergi antara rumah ke rumah ketika perayaan, ya, kita menghormati kebebasan beragama dan mereka mengamalkan agama mereka, ya. Itu tahap yang pertama yang mudah sekali, ya, amat mudah. Tetapi apabila kita tanya apa tema Satu Malaysia, dah menggelabah. Separuh boleh jawab, separuh tak boleh jawab. Apakah tema Satu Malaysia? Saya dah sebut tadi. Rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan. Satu Malaysia, ramai orang boleh sebut. Satu, orang jawab Malaysia. Satu, orang jawab Malaysia. Ada lagu, apa semua, ya. Tetapi paling kurang mereka faham itu pun dah kira majoriti pada rakyat Malaysia memahaminya. Lagu Tetap Malam ada, dan mereka tahu satu suara, satu bangsa, satu budaya, itu perkataan-perkataan yang disebut dalam lagu itu, dan mereka memahami. Tapi apabila tiba tahap yang ketiga ni, daripada 10 orang agaknya 3 orang je yang boleh jawab. Apakah 8 nilai Satu Malaysia yang Datuk Najib nak rakyat laksanakan? Majoriti tak erti, tak jawab perkara ni. Iaitu budaya prestasi tinggi, budaya ketepatan, budaya ilmu, budaya inovasi, integriti, ketabahan, kesetiaan, dan yang ke-8 ialah kebijaksanaan. Bila tanya perkara apakah 8 aspek Satu Malaysia, saya rasa masih lagi orang tak dapat menjawabnya. Hatta pemimpin wakil-wakil rakyat pun tak hafal 8 itu. Walau bagaimanapun
ramai yang faham yang pertama, ramai juga yang boleh menjawab tema People First, Performance Now itu. Tetapi yang ke-8 itu, 8 perkara itu tidak dapat dihadam lagi. Walau bagaimanapun kita telah melakukan pelbagai perkara, penerangan sendiri telah melakukannya. Agensi yang terpenting adalah agensi Jabatan Penerangan. Selain daripada itu ialah Biro Tata Negara. Biro Tata Negara ini oleh kerana di bawah saya, kita telah menganjurkan kursus-kursus dan seminar-seminar Satu Malaysia. Dan puluhan ribu telah hadir dalam seminar-seminar ini yang sebahagiannya saya terlibat. Sama ada di peringkat jabatan ataupun orang-orang biasa dan juga target grup yang lain. Kita terus berusaha. Pada saya 70% rakyat Malaysia memahami bahawa gagasan Satu Malaysia ialah gagasan perpaduan, gagasan keharmonian antara pelbagai kaum. Itu 70% faham. Dan pelbagai kaum faham bahawa kita ni adalah rakyat Malaysia duduk dalam sebuah negara Malaysia. Saya kira lah pada jangkaan rambang saya 70% lah memahami bahawa gagasan Satu Malaysia adalah gagasan perpaduan untuk keharmonian kaum, untuk kemakmuran negara, untuk perpaduan pelbagai budaya yang ada dalam negara. Itu saya 70% faham. Ya, tahap itu pun kiranya dah kira okey lah. Kira okey. Dan tidak ada lagi di Malaysia ni yang tak pernah dengar perkataan Satu Malaysia tu. Kecuali duduk dalam gua tak ada TV. Yang semalam ada satu kumpulan dekat Perak. Pun agaknya tak tahulah ada TV ke tidak. Keluarga 11 orang India tu duduk dalam gua. Tapi Menteri Besar dah nak keluarkan mereka lah. Dia ada dua kumpulan yang tak setuju ni. Yang pertama kumpulan pembangkang politik, politik pembangkang itu yang pertama. Yang kedua ialah orang-orang tertentu, kumpulan-kumpulan tertentu yang cuba memperlekeh, mempertikai, walaupun mereka tidak sangat politik, ya. Itu kumpulan yang kedua. Kadang-kadang mereka ni kumpulan-kumpulan yang kumpulan-kumpulan apa kita kata ni, pencacai lah gitu, yang sengaja tak nak melihat onemalaysia.com, Perdana Menteri punya website tu. Dalam tu semua ada segala penerangan, dalam tu semua ada, ya. Segala apa yang ditanyakan pun semua ada dalam tu. Bukan mereka tidak dapat akses, tapi memang sengaja nak memperlekeh. Itu satu kumpulan. Mereka ni bukan sangat orang politik saja, memang kerja dia orang, apa juga yang kerajaan buat ada je yang tak kenanya, macam lah dia orang pandai sangat. Satu lagi kumpulan memang pembangkang lah, macam yang disebut. Kalau Satu Malaysia ni berjaya, pembangkang ni mati kutu gitu je lah. Sebab mereka berpandangan setakat ini mereka dapat kumpulan, sokongan kumpulan-kumpulan tertentu atas sebab anggapan bahawa seolah-olah kerajaan ini tidak adil pada kaum dan sebagainya, pelbagai kaum. Tapi sedangkan Satu Malaysia itu ada prinsip keadilan sosial. Dalam kita punya prinsip perpaduan tu ada konsep keadilan sosial untuk semua kaum. Dan kumpulan-kumpulan yang tertentu yang tak suka pun ada kata bahawa kita menggadaikan bangsa Melayu dan sebagainya. Tetapi dalam konsep perpaduan gagasan Satu Malaysia ini jelas ternyata tertulis bahawa ia berlandaskan perlembagaan. Apakah maksud landasan perlembagaan? Maksudnya ialah bahasa Malaysia masih bahasa rasmi, Islam masih agama persekutuan, Raja-Raja Melayu masih ada, masih didokong, dan juga satu lagi ialah hak istimewa orang Melayu masih kekal sebagaimana yang termaktub dalam kita punya perlembagaan persekutuan, walaupun kita nak buat dan sedang buat gagasan Satu Malaysia. Mula-mula ada sinis mengenai kehakisan dominan Melayu sebagainya lah yang mereka sebut ni. Tapi
pada saya perkara itu tidak bangkit kerana ia berteras pada perlembagaan negara. Satu Malaysia ini berteras pada perlembagaan negara. Yang pembangkang tadi, bangkangannya ialah mereka cukup khawatir kalau dia berjaya, dia menyatu padukan rakyat di bawah satu bumbung Barisan Nasional ni, di bawah program utama Barisan Nasional, tentu mereka akan hilang kerusi. Jadi mereka tuduhlah macam-macam. Datuk Najib pun, Perdana Menteri yang mengilhamkan pun pernah menyebut bahawa ia adalah kesinambungan kepada dasar-dasar Perdana Menteri yang terdahulu, kesinambungan terhadap integrasi nasional yang pernah diwar-warkan, kesinambungan terhadap gagasan perpaduan rakyat yang banyak kali telah kita dengar sebelum ini, perpaduan asas kepada kemakmuran dan sebagainya. Jadi terminologinya itu menarik, dengan ada lambangnya, dengan ada nombornya, dengan ada simbolnya, dengan ada temanya. Walhal sebenarnya dia adalah secara kreatif menyatakan tentang perpaduan. Dulu mana ada laungan-laungan itu, jadi dia tidak menjadi war cry, dia tidak menjadi suatu yang menarik, ya. Sebut je perpaduan, nak lawang apa dulu? Tak ada lawangan. Sekarang sebut satu Malaysia, di mana-mana perkara itu. Budak-budak sekolah pun, anak saya umur setahun 8 bulan pun pandai menyebut. Bila sebut satu, dia angkat tangan, dia sebut Malaysia. Malaysia. Anak setahun 8 bulan. Takkan umur 18 tahun tak tahu lagi, takkan umur 48 tahun tak tahu, 28, 38, 58 tahun tak faham. Ia gagasan perpaduan supaya rakyat Malaysia yang pelbagai kaum dalam negara ini bersatu untuk kemajuan negara. Jadi kesimpulannya, mana pihak yang tak tahu ketika ini memang sengaja, sama ada dia duduk dalam gua ataupun sengaja nak pelekeh je. Okey. Boleh lagi tanya kita? Sikit. Kalau kita nak masuk pasal, sebenarnya kita akan ada buat satu tentang Pimpinan Agung UMNO ni. Tapi saya rasa mungkin kita lepas interview SWA dulu Datuk sambut ke, ataupun dekat lain kita. Okey, saya nak buat penjelasan tentang Majlis Penerangan Perdana lah. Since kau orang ada. Majlis Penerangan Perdana ini diputuskan dalam majlis tertinggi. Kertas yang saya serahkan dan dipersetujui untuk dilaksanakan, mula-mula ia telah dilancarkan oleh Perdana Menteri pada 10 bulan 7 di PWTC. Selepas itu kita membuat keputusan selepas peringkat kebangsaan itu pergi ke negeri-negeri. Dan sukacita saya memaklumkan di sini bahawa kita telah mengadakan di 9 negeri dan lebih 40,000 orang hadir purata di kesemua 9 negeri yang berkaitan, iaitu bermula dengan Kedah, kemudian lepas Kedah kita pergi ke Negeri Sembilan, kemudian kita pergi Pulau Pinang, kemudian Kelantan, wilayah persekutuan Perdana Menteri yang rasmi, kemudian kita pergi ke Perak, seterusnya ke Perlis, dan di Selangor Timbalan Perdana Menteri yang rasmikan, dan baru-baru ni hujung minggu hari Ahad di Melaka, hujung bulan ni 30 hari bulan, iaitu hari Sabtu, hari Ahad kita akan mengadakan negeri yang ke-10 di Sabah. Timbalan Perdana Menteri sekali lagi akan bersama kita di Sabah. Berarti Perdana Menteri 2 kali, Timbalan Perdana Menteri 2 kali sehingga hari Ahad ini. Ada 4 lagi negeri itu, kalau sempat sebelum Perhimpunan Agung kita buat, yang mana sempat, kalau tak sempat kita masih ada lagi sikit masa, dan kita mengharapkan mereka juga, negeri-negeri itu mengharapkan at least Timbalan Perdana Menteri atau Perdana Menteri sebaiknya untuk menghadiri. Yang menariknya Majlis Penerangan Perdana ini ialah dia bukan hanya memanggil ahli politik. Dia ada 5 kumpulan sasar. Pertama, UMNO dan Barisan Nasional, ya. Yang kedua, orang muda dan belia, kumpulan yang kedua. Yang ketiga ialah NGO, Persatuan Pertubuhan Bukan Kerajaan. Yang keempat, agensi-agensi kerajaan yang sudi hadir apabila jemputan kita itu. Dan yang kelima ialah kumpulan-kumpulan GLC, swasta, peniaga kecil dan sebagainya. Jadi 5 kumpulan di bawah satu bumbung. Itu yang menarik. Dan kita bagi bahan-bahan. Selain daripada itu, kita ada ceramah-ceramah. Di antara penceramah ialah daripada pihak polis menceritakan isu-isu keselamatan negara. Selepas itu daripada SPR menceritakan tentang 8 tuntutan bersih yang mana kita dah buat kebanyakannya. Kemudian sebelumnya saya akan membentangkan senario negara secara umum dan menjawab isu-isu semasa.
kemudian pemimpin negeri sebelum pemimpin pusat yang akan merasmikan. Yang negeri itu dia akan cerita apa negeri dia nak buat, yang pusat itu adalah apa kerajaan buat. Jadi ia diaturkan oleh Biro Publicity dan Penerangan Barisan Nasional dan Ketua Penerangan UMNO negeri-negeri yang kami di HQ sebagai jawatankuasanya. Dan saya ingin maklumkan bahawa ia agak memeranjatkan dari segi sambutan. Kadang-kadang kita sangka cuma 3,000 orang datang, tapi datang 4,000. Kadang-kadang kita sangka 4,000, datang 5,000. Kadang-kadang kita sangka 7,000 target, datang 8-9,000 macam dekat Perak. Ia suatu memberikan suatu semangatlah pada kita. Lebih-lebih lagi lepas bajet. Sebab kita ada penerangan tentang bajet, kita ada leaflet tentang bajet. Di negeri-negeri yang tertentu kita panggil Menteri Keuangan 2 untuk menerangkan tentang bajet, ya, di Perak dan Selangor. Dan oleh kerana bajet itu baik, saya rasa itu di antara punca kenapa juga, selain daripada nampak perubahan sokongan pada Barisan Nasional jelas dalam Majlis Penerangan Perdana ini, yang akan kita teruskan di peringkat Parlimen secepat mungkin. Majlis Penerangan Perdana peringkat Parlimen. Kita dah ada buat Majlis Penerangan Perdana peringkat negeri, menggunakan target group yang serupa di Parlimen pun kumpul yang sama. Agensi kerajaan di Parlimen itu, pimpinan UMNO Barisan Nasional ke situ, orang muda belia ke Parlimen itu, ya, dan juga NGO swasta di Parlimen itu. Modul itu serupa tapi kita bawa ke peringkat Parlimen. Kenapa kita jemput kepala-kepala? Sebab kita nak work smart, ya. Kalau kita jemput ekor-ekor, bererti itu pemimpin bersama rakyat. Yang ekor-ekor ni pemimpin bersama rakyat. Tapi kalau penerangan perdana ni dia kepala-kepala dan ahli jawatankuasanya. Tapi kalau ada orang lain tu nak datang kebetulan tu tak jadi hal. Kalau akhir tu, apa kepentingannya Majlis Penerangan Perdana ni sebenarnya? Kalau MPP. Dekat pilihan raya dah ni. Dan kita buat itu supaya menjawab isu-isu pembangkang, dan pada ketika sama kita menyatakan kebaikan-kebaikan perkara yang kita buat. Kita kurang cerita buruk orang. Sesekali sikit tu adalah tak sentuh langsung kan, apa-apa perkara yang dia orang tak buat, janji-janji palsu dia orang, perangai dia orang tu kita sentuh sambil lalu. Kita tak sentuh sambil lalu. Tapi ia bukan menjadi perkara penting. Yang perkara yang lebih penting ialah apa yang kita dah buat dan apa yang kita akan buat, apa yang kita sedang buat pada rakyat. Mudah-mudahan rakyat faham, pemimpin dan ahli jawatankuasa yang berkaitan tu faham segala perkara yang transformasi, gagasan satu Malaysia, dasar-dasar transformasi nasional, bajet, kenapa mansuh ISA, apa kepentingan itu semua, itu yang kita terangkan.